Baik, insyaAllah untuk topik yang seterusnya, insyaAllah kita akan sambung balik minggu depan di muka surat yang ke-39. Baik, kita akan sambung aja di minggu depan. Untuk sesi hari ini, siapa-siapa nak tanya soalan seperti biasa, boleh buat pertanyaan melalui lisan ataupun tulisan. Okey, penulisan. Oh, dah ada okey, sekejap. Tentang phase kedua selepas COVID-19. Selepas phase kedua ini semua sudah kembali seperti sedia kala, kecuali kita belum lagi kembali sedia kala masuk ke dalam masjid. Dan kalau dibenar pun ianya dikawal hanya beberapa jemaah dan jarak 1 meter di antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Apa pendapat Ustaz? Okey, pendapat saya macam ni. Kalau nak cakap saf 1 meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, saya rasa jawapan tu telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Irwan Hadi daripada Pejabat Mufti Majlis Ugama Islam Singapura. Dan saya sependapat dengan beliau sebab pihak Majlis Ugama Islam Singapura juga lihat daripada berbagai sudut. Kita kena faham agama Islam ni, kalau kita nak ambil, kita kena ambil secara keseluruhan. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-208, tak silap saya, ada ayat yang berbunyi fisilmi kafah. Kafah tu maksudnya keseluruhan. Fisilmi tu maknanya kita kenalah mengambil ataupun memasuki agama Islam ni dengan secara keseluruhan. Maknanya pihak agama Islam Singapura juga melihat sesuatu isu tu daripada berbagai sudut. Sebab tu dia bilang fisilmi kafah. Kafah tu lagi dia baca tak boleh 1-2 harakat, kena baca 6 harakat kalau kita belajar ilmu tajwid. Sebab terdapat satu hukum kat situ, dia panggil hukum mad lazim kalimi musaqqal. Baik. Saya dah share kan dekat grup WhatsApp kita tentang kenyataan daripada Ustaz Irwan. Ustaz Irwan Hadi dah bilang kita. Jadi saya sependapat dengan beliau sebab beliau juga melihat daripada sudut maqasid syariah. Beliau telah terangkan secara terperinci. Cuma saya mungkin boleh buat penambahan tentang kenapa pihak Majlis Ugama Islam Singapura masih lagi mengawal pergerakan kita, sedangkan di tempat-tempat awam dah macam mula bebas. Okey, baik. Sebenarnya pihak Majlis Ugama Islam Singapura ni perlu mengambil pendekatan untuk menjaga nama baik Islam itu sendiri. Sebab tu untuk menjaga nama baik agama Islam ni jangan sampai menjadi fitnah di dalam agama kita. Itu peranan pertama Majlis Ugama Islam kena ambil. Jangan sampai orang memfitnah bahawa COVID-19 ini berpunca daripada jemaah-jemaah yang datang solat kat masjid kan. Mereka semua adalah agama Islam dan orang-orang Islam ni pula yang menyebarkan COVID-19. Kita kena jagalah maknanya nama baik agama Islam jangan sampai menjadi bahan cakapan masyarakat bahawa agama Islam lah penyebar. Tentu kita marah kalau dikatakan begitu kan. Seperti mana kalau kita juga marah dikatakan seperti mana kita pernah kena cop sebagai agama Islam ni agama teroris. Mesti awak tak terima. Jadi saya pun tak terima. Sedangkan kita faham hakikatnya bukan begitu. Jadi pihak Majlis Ugama Islam Singapura juga kena mengambil langkah untuk berjaga-jaga jangan sampai agama kita difitnah sebagai penyebar COVID-19 ini. Sebab tu mereka kena kawal. Dan kawalan ini juga dilakukan oleh pihak Majlis Ugama Islam, bukan mengambil langkah suka-suka. Sebenarnya Majlis Ugama Islam Singapura juga mempunyai ahli-ahlinya dari bidang keagamaan dan juga bekerjasama dengan pihak pemerintah, yang mana pihak pemerintah juga mempunyai ahli-ahlinya dalam bidang kesihatan. Jadi waktu perbincangan ini pihak Majlis Ugama Islam Singapura juga telah pun mengadakan beberapa sesi dengan pihak pemerintah dengan kerjasama Kementerian Kesihatan khususnya. Sebab Kementerian Kesihatan ni diorang ni ada dia punya kepakaran mereka juga adalah ahli dalam bidang kesihatan. Kita perlu rujuk daripada ahli dia. Sebab itu dalam Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Baik, seperti mana saya katakan tadi, pihak Majlis Ugama Islam kena lihat daripada sudut jangan sampai agama Islam ini difitnah. Sebagai fitnah yang maksud saya jangan sampai difitnah sebagai pembawa
wabak COVID-19, dan pihak pemerintah juga mempunyai kepakaran ataupun ahlinya. Mereka juga melihat daripada sudut kesihatan daripada Jabatan Kementerian Kesihatan itu sendiri. Dan daripada Kementerian Kesihatan yang datang berbincang dengan pihak Majlis Ugama Islam Singapura ni, mereka juga adalah pakar dalam bidang perubatan dan mereka tahu tentang wabak COVID-19 ini. Jadi sebab tu pihak Majlis Ugama Islam ni kena berjaga-jaga. Jangan sampai ia disebarluaskan lagi. Nanti dia dapat lagi mudaratnya lebih besar lah. Maknanya mudaratnya lebih besar. Jadi ia adalah tanggungjawab kita bersama, bukan sahaja daripada pihak Majlis Ugama Islam Singapura dan juga pihak pemerintah, bahkan daripada pihak kita jugalah. Kita perlu memberikan mereka kerjasama. Sebab mereka ni juga merupakan ulil amri kepada kita. Ulil amri ni maknanya pemimpin kita. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah berfirman dengan ayat yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang bermaksud taatlah perintah Allah dan taatlah perintah Rasul. Dan ulil amri minkum ni, maksud ulil amri ni adalah pemimpin minkum dari kalangan kamu. Maknanya kita kena taat. Mereka juga mempunyai kepakaran melihat daripada sudut kesihatan, keselamatan untuk seluruh masyarakat. Jadi saya pun bersetujulah, kalau awak tanya pendapat saya bersetuju dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Majlis Ugama Islam Singapura, kerana Majlis Ugama Islam Singapura juga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjaga nama baik agama kita, jangan sampai menjadi bahan fitnah. Sebab kalau kita imbas balik beberapa bulan yang lalu, sejak bermulanya COVID-19 ni, beberapa orang jemaah daripada Singapura dan juga ada juga beberapa orang asatizah yang pergi ke Majlis Tabligh Akbar di Kuala Lumpur ketika itu. Dan kebetulan nak jadikan dia asbab, kebetulan ada COVID-19, nak menjadikan asbab adalah satu dua orang daripada masyarakat kita yang terkena jangkitan COVID-19 kembalinya daripada Majlis Tabligh Akbar tersebut. Lepas tu ada pula dia punya viral pula, ada yang rumours pula kata COVID-19 ni datangnya daripada orang-orang Islam yang berkumpul di Majlis Tabligh Akbar. Kan dia tak begitu tepatlah pada saya, sebab itu sebagai asbab kebetulan saja. Sebab kalau nak kira Majlis Tabligh Akbar ni yang menyebarkan COVID-19, cuba kita lihat di negeri China. Di negeri China ni, di tempat Wuhan, tak ada pun perhimpunan Tabligh Akbar. Di Itali pun sama, tak ada pun perhimpunan Tabligh Akbar. Bahkan di lain negara di serata dunia ni, banyak negeri-negeri yang kena COVID-19 ni pun tidak menganjurkan Majlis Tabligh Akbar, pun mereka kena juga dengan wabak ni. Jadi kita kena akurlah tentang wabak ni. Sebenarnya pada saya, kalau nak tanya secara peribadi, ia adalah satu ujian bagi kita, khususnya bagi kita yang beragama Islam. Kalau boleh, dapatlah kita duduk dan renung-renungkan, renung-renungkan untuk kita bermuhasabah diri kita. Kenapakah Allah menurunkan wabak COVID-19 ini? Apakah hikmah dia? Apakah pengajaran dia? Kat mana positif dia, kita kena lihat. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman pada ayat yang ke-216 surah Al-Baqarah. Ada ayat yang berbunyi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang bermaksud, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Cuba kita tengok dekat situ kan, sesuatu yang kita suka kadang-kadang dia tak baik pada kita. Sesuatu yang kita tak suka, macam COVID-19 ni, COVID-19, semua orang tak suka, saya pun tak suka. Tapi mungkin ada kebaikan yang tersirat di sebalik itu. Kita kena renung-renungkan apakah hikmah di sebalik ini. Kena renung dan lihat dia pada sudut positif. Boleh? Wallahu alam. Ini urusan Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak ada juga COVID-19 ni.
Ini pun atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baik, ya. Pihak pemerintah pun kita kena bersyukur dan berterima kasih berterima kasih kepada pihak pemerintah dan juga Majlis Ugama Islam Singapura sebenarnya, kedua-duanya juga bertungkus lumus. Dan tak lupa juga kita kena berterima kasih kepada kita punya frontliner. Mereka juga bertungkus lumus sebab kita belum kena pada batang hidung kita. Mungkin kita tak terasa lah siapa yang mempunyai keluarga, sahabat andai atau saudara mara yang bekerja di frontliner, khususnya di bahagian hospital, mereka tentu dapat merasakan apa yang kita tak rasakan. Jadi kita kena berbaik sangka lah. Dia mempunyai hikmah dan sebagainya. Baik. Ada lagi? Tak ada. Baik, kita akan tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la